Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antas samiul alim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Okey, alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana masih lagi kita diberi ruang dan peluang untuk kita teruskan siri bincang soalan UPKK, yang mana kita masih lagi dalam pelajaran ataupun subjek adab dan akhlak Islamiah, dan kita pada kali ini akan bincang berkaitan dengan soalan kertas 2. Okey, jam tanpa melengahkan masa kita tengok soalan-soalannya. Okey, soalan 1 hingga 6, jawab semua soalan. Okey, soalan 1, tulis 2 adab semasa menghidang makanan. Tulis 2 adab semasa menghidang makanan. Okey, yang pertama kita boleh tulis mengelap pinggan mangkuk. Yang kedua, menyusun hidangan dengan kemas. Okey. 2 adab semasa menghidang makanan, mengelap pinggan mangkuk. Yang kedua, menyusun hidangan dengan kemas. Okey, soalan 2, Amin menghidang makanan menggunakan pinggan yang retak. Okey, Amin menghidang makanan menggunakan pinggan yang retak. Okey, ya. Jelaskan 2 akibat perbuatan tersebut. Apa akibat perbuatan tersebut? Okey, yang pertama kita boleh tulis tetamu akan berkecil hati. Tetamu akan berkecil hati. Yang kedua, rasa malu dan bersalah. Rasa malu dan bersalah. Okay, orang datang rumah kita, kita hidangkan dengan hidangan dah elok mungkin kan. Tapi pinggan kita retak. So, tetamu akan berkecil hati dan kita pun akan rasa malu dan bersalah. Mungkin juga akibatnya mendatangkan kecederaan kepada tetamu yang makan. Okay. Pinggan kita retak macam tahu ada serpihan kaca ke apa. Okey, yang ketiga, nyatakan hikmah apabila kita menerima kedatangan tetamu. Okey, apa hikmah kita menerima kedatangan tetamu? Kita boleh tulis mengeratkan hubungan silaturahim ataupun mengukuhkan persaudaraan dalam kalangan masyarakat, ataupun rumah kita tu dipenuhi rahmat. Okey, boleh tulis. Okey, suasana rumah menjadi harmoni. Okey. Soalan keempat, nyatakan 2 waktu yang sesuai untuk menziarahi orang sakit. Nyatakan 2 waktu yang sesuai untuk menziarahi orang sakit. Okey, waktu yang sesuai untuk menziarahi orang sakit adalah selepas asar atau waktu yang ditetapkan oleh hospital. Okey, selepas asar dan waktu yang ditetapkan oleh hospital. Ataupun kalau boleh tulis selepas Zuhur. Okey. Macam itulah. Okey, soalan yang kelima, nyatakan 2 contoh adab ketika menziarahi datuk di kampung. Okey, kita balik kampung nak jumpa datuk, apa adab kita semasa menziarahi datuk di kampung? Okay. Nombor 1, memberi salam dan bersalaman. Yang kedua, membawa buah tangan yang sesuai. Okey, soalan ke-6, nyatakan 2 perkara yang anda perlu hindari ketika menziarahi orang yang lebih tua pada hari raya. Nyatakan 2 perkara yang perlu anda hindari. Okey, hindari ni perkara yang tak boleh dibuat ketika menziarahi orang yang lebih tua pada hari raya. Okay, yang pertama, membuat bising ketika mereka berbual. Dan yang kedua, leka bermain telefon. Okey. Kemudian soalan ke-7. Soalan 7 berdasarkan gambar berikut. Okay, kalau kita perhatikan gambar tu adalah berkaitan dengan ada sekumpulan ataupun sekeluarga ataupun sekumpulan orang pergi menziarahi kubur. Okey, pergi menziarahi kubur. Soalan dia,
Tulis 3 adab yang sepatutnya dilakukan sekiranya anda berada dalam situasi di atas. Bukan di bawah tu, di atas. Okey. Kalau kita dalam situasi pergi menziarahi kubur, apa yang kita perlu buat? Okey. Antaranya adalah nombor 1, mengucap salam pada ahli kubur. Assalamualaikum ya ahlad diyar. Mengucap salam kepada ahli kubur. Yang kedua, menutup aurat, berpakaian yang menutup aurat dengan sempurna. Kemudian yang ketiga, mendoakan si mati. Okey, mendoakan si mati. Okey. Okey, soalan 8, baca petikan di bawah dan jawab soalan berikut. Baca petikan di bawah dan jawab soalan berikut. Okey, kita baca petikan ni. Encik Haziq bekerja sebagai seorang tukang kebun di sebuah sekolah di Pasir Putih. Beliau bersyukur kerana mempunyai pekerjaan yang halal. Seawal jam 7.30 pagi, Encik Haziq telah tiba di tempat kerjanya. Beliau bersungguh-sungguh melaksanakan tugas dengan penuh tanggungjawab, menjaga kebersihan dan keselamatan kawasan kerja. Hasil ketekunannya, beliau merasa senang hati apabila pokok-pokok bunga yang ditanamnya tumbuh segar menghiasi kawasan sekolah. Tekun bekerja juga dapat meningkatkan prestasi kerjanya. Beliau percaya bahawa menjaga adab bekerja itu penting kerana menjamin rezeki yang berkat. Encik Haziq hanya akan pulang ke rumah setelah selesai menunaikan solat asar di sekolah. Beliau pulang dengan rasa puas hati kerana telah menyelesaikan tugasannya dengan amanah. Okey, kita pergi kepada soalannya. Ini sebelah ni adalah petikan yang samalah dengan petikan yang kita bacakan tadi berkaitan dengan Encik Haziq. Okey. Soalan 8.1, bagaimanakah perasaan Encik Haziq terhadap pekerjaannya? Okey, bagaimanakah perasaan Encik Haziq terhadap pekerjaannya? Jawapannya adalah bersyukur. Okey, bersyukur. Ataupun kita boleh panjangkan lagi jawapan ni menjadi bersyukur kerana mempunyai rezeki pekerjaan yang halal. Okey, ini jawapan dia kat sini. Okey. Kemudian 8.2, nyatakan 2 adab yang diamalkan oleh Encik Haziq ketika bekerja. Nyatakan 2 adab yang diamalkan oleh Encik Haziq ketika bekerja. Okey, nombor 1, datang awal ke tempat kerja. Yang kedua, bertanggungjawab dengan amanah pekerjaannya. Okey, 8.3, apakah cara yang dapat dilakukan oleh Encik Haziq untuk meningkatkan prestasi kerja selain daripada tekun bekerja? Okey, kita boleh tulis kat sini, amanah terhadap undang-undang dan arahan majikan. Amanah terhadap undang-undang dan arahan majikan. Okey, soalan seterusnya masih lagi berkaitan dengan Encik Haziq. 8.4, apakah faedah yang Encik Haziq dapat jika menjaga adab-adab bekerja selain mendapat rezeki yang berkat? Okey, kita boleh tulis jawapannya adalah dapat meningkatkan prestasi kerja. Dapat meningkatkan prestasi kerja. Okey, 8.5, apakah kesan jika kita tidak melaksanakan kerja dengan amanah? Apakah kesan jika kita tidak melaksanakan kerja dengan amanah? Okey, kita boleh tulis kerja tidak berkualiti ataupun rezeki tidak berkat ataupun dimarahi majikan ataupun mungkin dibuang kerja. Boleh tulis jawapan tu. Okey. Okey, seterusnya soalan 9 hingga 14. Jawab semua soalan. Okey, soalan nombor 9, senaraikan 2 adab menziarahi jenazah. Senaraikan 2 adab menziarahi jenazah. Okey, nombor 1, mendoakan jenazah. Yang kedua, mengucapkan takziah kepada keluarga jenazah.
Okay. Nombor 1, mendoakan jenazah dan mengucap takziah kepada keluarga jenazah. Okey, soalan nombor 10, jelaskan 2 akibat jika kita mengabaikan adab ketika bertanya pada guru. Jelaskan 2 akibat jika kita mengabaikan adab bertanya pada guru. Yang pertama, guru akan berkecil hati. Yang kedua, ilmu tidak berkat. Ataupun kita boleh jawab susah mendapat jawapan daripada guru. Ataupun dibenci rakan yang lain. Okey? Akibat-akibat dia. Okey, seterusnya soalan 11. Tulis 2 adab di majlis kenduri kahwin yang pernah anda hadiri. 2 adab di majlis kenduri kahwin yang pernah anda hadiri. Okey, antara adabnya ialah kita boleh tulis beramah mesra dengan sopan. Beramah mesra dengan sopan. Dan yang kedua, duduk dengan tertib. Okey, duduk dengan tertib. Okey, ataupun kita nak tulis bertegur sapa dengan tetamu yang lain, ataupun kita boleh tambah tidak berbuat bising. Okey. Soalan yang ke-12, jelaskan 2 faedah beradab di majlis keramaian. Apa 2 faedah beradab di majlis keramaian? Okay. Yang pertama, menjadi seorang yang berdisiplin. Yang kedua, memupuk kasih sayang dalam masyarakat. Okay. Soalan nombor 13, jelaskan 2 hikmah mengamalkan adab berjalan. Jelaskan 2 hikmah mengamalkan adab berjalan. Okay, nombor 1, perjalanan dipermudahkan. Yang kedua, mendapat keredaan Allah. Okay. Soalan seterusnya, nyatakan 2 adab sebelum berjalan. Nyatakan 2 adab sebelum berjalan. Yang pertama, membaca doa sebelum memulakan perjalanan. Yang kedua, menutup aurat. Okay? Berpakaian yang menutup aurat dengan sempurna. Okay, itu adab sebelum berjalan. Okey, kemudian soalan 15. Gambar di bawah menunjukkan suasana mesyuarat pemilihan ketua kelas tahun 5 maju. Jawab soalan-soalan berikut. Okey, kita tengok gambar tu dia tunjuk berkaitan dengan suasana mesyuarat pemilihan ketua kelas tahun 5 maju. Okey, soalan dia, jelaskan 2 kebaikan kepada murid yang beradab. Jelaskan 2 kebaikan kepada murid yang beradab. Okay, kita boleh tulis jawapannya. Yang pertama, murid dapat membuat keputusan dengan baik. Dan yang kedua, suasana mesyuarat menjadi aman. Okay, soalan 15.2, jelaskan 3 kesan kepada murid yang tidak beradab. Jelaskan 3 kesan kepada murid yang tidak beradab. Okay, yang pertama, kita boleh tulis jawapannya suasana mesyuarat kucak-kacir, menyebabkan pergaduhan sesama rakan, yang kedua, dan yang ketiga, dimarahi guru. Okay, dimarahi guru. Okey, itu jawapan-jawapannya. Dia nak 2 kebaikan dan 3 kesan yang tidak beradab. Okey, baik. Alhamdulillah kita dah selesai menjawab soalan-soalan kertas 2 bagi subjek adab untuk perkongsian video pada kali ini, dan diharapkan video ini dapat membantu mengulang kaji pelajaran adab untuk para pelajar yang bakal menempuhi ujian UPKK nanti. Okey, semoga ianya sangat-sangat bermanfaat. Saya kira sedikit perkongsian daripada saya yang tidak seberapa, dan kalau kata video ni bermanfaat, tolonglah share kepada kawan-kawan yang lain supaya kita boleh ambil manfaat daripada video ini untuk mengulang kaji pelajaran. Okey, kita jumpa di video yang seterusnya. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.